di kulli ma'lumin lak birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah. Adapun selepas puji bagi Allah, selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rafakkan setinggi-tinggi puji kepada Allah Azza wa Jalla, Allahu Jalla Jalalah, atas kurniaan Allah direzekikan untuk kita pada pagi ini bersama-sama berkuliah untuk kita menyambung pengajian kitab tafsir daripada surah Al-Baqarah. InsyaAllah pagi ini kita akan sambung ayat yang ke-50 daripada surah Al-Baqarah. Betul kah? Betul kah? 50 ke 49? Okey, kita hundur sikit 49 sebenarnya 50. Tapi oleh kerana kalau kita terus baca 50, dia akan tergantung. Jadi kita hundur sikit satu ayat. Ayat ke-49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma attakhadhtumul 'ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Thumma 'afawna 'ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kita berhenti sementara pada ayat yang ke-52. Alhamdulillah. Kita ulang, saya kata kita ulang balik. Ingat lagi tak? Ingat, insya-Allah. Kata ingat. Lupa pun kata ingat, insya-Allah. Allah yang mengingatkan. Kalau lupa pun Allah yang melupakan. Jadi benda yang Allah kata benda yang tak boleh ditulis sebagai kesalahan, yang tidak boleh ditulis sebagai dosa, ialah terlupa. Jadi kalau orang lupa jangan marahlah, nama pun terlupa. Benda tu kata Allah kepada malaikat yang mencatat amal kejahatan. Malaikat apa? Kata kita malaikat tu nama dia Atid, yang mencatat amal kejahatan kita, keburukan kita. Jangan ditulis kesalahan hambaku ketika mana dia terlupa. Jadi kenapa kita nak marah kalau Allah yang maha besar, Allah yang maha agung pun tak marah, kan? Cuma kita merungut pada kekurangan diri kita yang selalu sangat suka lupa. Kita merungut, kita marah kat diri kita sendiri. Awaklah aku ni suka lupa. Dan di antara benda yang menyebabkan kita suka lupa, suka membaca nama di batu nisan. Kan kita bila pergi tanah perkuburan kita nak tengok ni nama siapa, Allah yarhamah sekian-sekian, Allah yarham telah kembali ke rahmatullah pada sekian-sekian, betul tak? Umur berapa kita tidak kira. Sebenarnya dalam tempoh kita membaca tu, kita mengundang dua musibah pada diri kita sendiri. Musibah yang pertama, mengundang rabun. Mata kita cepat rabun. Yang kedua,
benak hati, suka lupa. Tapi yang tu yang kita seronok nak baca. Tidak. Saya tak kata kat perempuan, saya kata dekat saya. Saya tahu akibat dia. Tapi saya suka bila dah pandang tu nak kena baca. Tidak pandang sekali pandang tu dah nak kena baca. Memang sifat manusia pada satu-satu benda yang tak apa nak boleh tu dia nak buat. Pasal dia tak berdosa. Kan selagi dia tak berdosa. Hak berdosa pun kita pandang. Tidak. Hak yang berdosa pun kita pandang. Tambahlah yang tak berdosa cuma dia sekadar mengundang benak di hati. Benak di hati dan rabun di mata. Tak apa, rabun pakai cermin mata. Itu kata kita. Baik. Kita kembali kepada ayat yang ke-49. Allah Subhanahu wa taala menyebut wa idnajjainakum min ali fir'aun. Dan ingatlah ni Allah Taala turunkan ayat ni rujukkan kepada kaum Bani Israel. Allah Ta'ala nak cerita balik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perihal sifat Bani Israel. Macam mana tak kala kami selamatkan kamu daripada kaum Fir'aun. Ketika mana mereka itu diselamatkan daripada kaum Fir'aun. Kita faham cerita yang telah lalu. Saya tahu, saya dah cerita dah benda ni. Pada kuliah yang telah lalu. Yang mana Bani Israel adalah datang daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Datang daripada keturunan Nabi Allah Yaqub alaihi salam, yang mana Israel itu sendiri adalah gelaran nama bagi Nabi Allah Yaqub. Allah Subhanahu wa taala selalu akan panggil ya Israel kepada Nabi Allah Yaqub, yang bermaksud kekasih Allah ataupun orang yang dekat dengan Allah. Itulah nabinya, iaitu Nabi Allah Yaqub. Yang mana kita faham daripada cerita-cerita dalam Al-Quran, Nabi Allah Yaqub memiliki 12 orang anak. Salah satu daripada 12 itu Allah Ta'ala pilih seorang menjadi Rasul, menyambung risalah perjuangan Nabi Allah Yaqub. Siapa dia? Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Jadi yang disebut Bani ni anak-anak. Jamak daripada perkataan Ibnun, anak satu. Tapi kalau Bani, anak-anak. Bani Israel, anak-anak Nabi Allah Yaqub. Baik, keturunan Bani Israel itulah adalah datang daripada susur galur Nabi Allah Yaqub alaihi salam yang ada sampai kepada hari ini. Yang menjadi jahat ni, yang menjadi mungkar ni adalah bukan Bani Israel itu sendiri, tapi Yahudi Bani Israel. Bani Israel yang menganut ataupun yang berpegang akidah mereka kepada agama Yahudi, yang mana kebanyakan mereka Yahudi ni adalah datang daripada keturunan Bani Israel. Itu silapnya. Bani Israel tak silap. Anak Nabi Allah Yaqub tak silap. Sebab Nabi Yusuf pun Bani Israel. Tak silapnya dia. Sebab dia tidak berpegang kepada akidah Yahudi. Apa silapnya Yahudi ni? Silapnya Yahudi mengatakan Allah Ta'ala itu ada anak. Itu silapnya orang Yahudi ni. Yang mana Uzair, mereka mengatakan, pernah dengar nama Nabi Uzair? Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair itu adalah anak Allah. Sementara orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Allah. Itulah yang menyebabkan Yahudi itu kufur. Allah Ta'ala fardukan 5 waktu solat. Mereka 3 sahaja. Kita bersolat mengikut Nabi SAW. Seperti mana sabda baginda, sallu kama ra'aitumu an usolli. Sembahyanglah kamu seperti mana hampa tengok aku sembahyang. Kita memang tak nampak Nabi sembahyang. Kita bukan hidup sezaman dengan dia. Tapi sahabat-sahabat menyaksikan bagaimana cara Nabi sembahyang. Nabi ada rukuk. Nabi ada sujud. Sujud Nabi macam mana dihantar 7 anggota sekian-sekian. Berbeza dengan orang Yahudi. Mereka tak mau ambil langsung
apa juga pegangan orang-orang Islam. Mereka tak mau ikut apa yang Nabi ajak. Mereka nak kata kami Nabi Musa sembahyang, sujud Nabi Musa ialah menyerap terus. Jadi meletakkan dada ke lantai, meletakkan perut ke lantai, meletakkan kemaluan dan seluruh kaki. Macam orang menyerap tu lah. Kan? Sembam terus. Sementara Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kita sujud. Berapa anggota saja yang cecah ke bumi? Hanya 7 saja. Dahi, 2 tapak tangan, 2 lutut dan 2 hujung kaki. Tidak. Yang tu saja yang cecah ke bumi. Yang lain tak wajib. Rasulullah kata, kalau hampa tak mahu sesat, hampa ikut aku. Hampa ambil hadis aku. Hampa ambil Al-Quran yang diwahyukan kepada aku. Peganglah dia, gigitlah dengan gigi gerahammu. Kata Rasulullah, nescaya kamu takkan sesat. Yahudi tolak. Yahudi menolak. Itulah yang menyebabkan kenapa Yahudi sesat lagi menyesatkan. Walhal keturunan tu cantik dah. Nah, keturunan tu cantik. Dia main daripada keturunan Nabi Allah Yaqub. Awak pula tak cantik. Dan dalam keturunan Nabi Allah Yaqub kita dah baca dalam Al-Quran tafsiran surah Yusuf. Yang mana Nabi Allah Yusuf itu jadi menteri besar dalam negeri Mesir. Ada pendapat kata dia bukan menteri besar, dia raja. Nah, tapi pakar kaji sejarah daripada tafsir Al-Quran, iaitu Abu Hamka, Profesor Hamka mengatakan daripada kajian dia, Nabi Allah Yusuf bukan raja Mesir. Raja Mesir ketika itu berbangsa Qibti. Berbangsa lain. Bukan berbangsa Bani Israel. Yang mana Nabi Allah Yusuf adalah menteri besar. Negara Mesir memerintah menakluk. Dan segala peraturan-peraturan negara Mesir di bawah pemerintahan dia. Jadi mana dia bukan raja. Wallahualam. Allah saja yang maha mengetahui dia siapa. Tapi yang kita tahu dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut dia wazir. Wazir ni ketua negara. Allah Ta'ala tak kata dia raja. Allah Ta'ala tak sebut dia menteri besar. Tapi dia ketua negara. Tak apalah, kita tahulah yang dikatakan ketua negara. Berasal daripada seorang hamba naik menjadi ketua negara yang tertinggi. Bila mana, kan bila dah dia dapat takluk negeri Mesir, dia dah perkenal diri dia kepada ayah dia dan kepada adik-beradik dia. Dia panggil ayah dia dengan adik-beradik dia. Sebelah orang tu pindah main Mesir. Duduk di Mesir. Jadi ni cerita nak jadi Bani Israel ni macam mana boleh main. Bila dah semua duduk, mereka berkahwin. Berkahwin dan menghasilkan surat. Makin ramai. Mereka dibenci oleh penduduk tetap ataupun kita panggil rakyat Mesir. Mereka pendatang asing. Kita letakkan perumpamaan macam Malaysia, mai orang Myanmar. Kan Myanmar kan dapat perlindungan suaka, perlindungan politik kan. Sebab negara mereka duk perangi orang Islam. Jadi Malaysia ni buka tangan, panggillah mai bagi perlindungan. Mailah duduk. Daripada dizalimi di negara hampa, mai duduk. Macam itulah cerita Nabi Allah Yusuf dengan Nabi Allah Yaqub ni. Bila Nabi Allah Yusuf panggil dia pemai duduk di Mesir. Mereka berkahwin, beranak pinak. Makin lama makin ramai. Bila makin ramai, adalah sifat melampau. Kan? Betul tak? Ini yang sedang berlaku dalam negara Malaysia ni macam itulah. Mereka makin melampau. Kan kita tengok ditunjuk gerai-gerai di Chowkit tu, memang mereka semua kuasai semua. Kalau orang Malaysia yang berniaga dihalau. Tapi kalau mereka dah sampai jadi pok mereka dah. Ingat kalau kita masuk ke situ, tak macam kita masuk ke Malaysia, macam kita pergi Medan. Kan? Dia dah jadi macam tempat mereka lah. Tempat pendatang asing. Jadi benda ni, lama kelamaan bila dah ramai, orang benci lah. Perangai tak elok. Perangai tak elok.
Jadi Raja Mesir. Sebab tu dikatakan Nabi Yusuf tu bukan raja. Lepas Nabi Yusuf wafat, lepas Nabi Yaqub wafat, tinggal hak yang puak-puak ke bawah ni makin lama makin jahil. Makin jahil, makin jahil. Dia jadi pakat sembah berhala dan sebagainya. Makin lama makin ramai, makin ramai. Raja Mesir yang digelar sebagai Firaun ketika itu. Firaun ni yang di Pertuangan Agung lah. Firaun ni kata, aku dapat mimpi bahawasanya akan lahir seorang bayi laki-laki yang akan memerintah negara ni. Jadi aku tak mahu adanya mana-mana budak lelaki di kalangan Bani Israel yang dilahirkan di muka bumi ni. Jadi dia keluarkan satu perintah, bunuh semua budak-budak lelaki yang baru lahir. Biarkan, itu yang kita baca tadi, wayastahyuna nisa'akum, bunuh perhabis lelaki, tinggal perempuan-perempuan saja. Selama tempoh apa tahun tu? 400 tahun. Selepas wafatnya Nabi Allah Yusuf, dalam tempoh 400 tahun, sementara nak bayar Nabi Musa tu. Lama tu lah. Jadi dalam tempoh tu, Firaun ni dia hidup sampai 400 tahun ke? Ya betul. Panjang umur dia, Allah bagi dekat dia. Dikatakan semasa dia berusia 300 tahun, Nabi Musa dilahirkan. Dia dah perintah masa tu suruh bunuh. Kan kita telah baca paling masyhur cerita Nabi Musa ni dalam Al-Quran 400 kali ya. Dia sebut cerita Nabi Musa ni. Sebab itulah dia bila dilahirkan, mak dia hanyutkan dia ke sungai. Dia menungkah arus di dalam sebuah peti untuk sampai Allah Ta'ala alirkan arus itu masuk ke dalam taman rumah Firaun. Kemudian dapat kepada isteri Firaun yang tidak ada anak. Dirayu sang isteri untuk memelihara anak tu. Hidup satu-satunya anak lelaki Bani Israel yang terlepas hidup. Pasal apa Firaun perintahkan bunuh anak lelaki tapi biarkan perempuan. Dia nak kahwin dengan perempuan tu. Tu katakan Firaun ni ada 100 isteri. Dia kahwin lagu cara dia lah. Kita kata gundik. Dia buat gundik lah. Jadi dia kata mana-mana perempuan di kalangan Bani Israel ni, hampa ambil, hampa guna pakai. Jangan dibayar mahar mereka. Maksud dia tak ada harga. Tak ada mas kahwinnya. Tak ada antaranya. Tak ada apa diberi. Tak ada mut'ahnya. Boleh pakai. Jumpa, hampa nak guna, hampa guna. Tang mana juga. Jadi sampai kepada tahap tu dijadikan kaum Bani Israel. Diperhambakan sampai tahap tu. Tak kira isteri siapa ke, mak siapa ke, nak guna pakai. Firaun punya perintah. Begitu juga dia sendiri. Mengguna pakaikan berpuluh-puluh, bahkan beratus-ratus. Dan seandainya dalam perhubungan, kita kata hubungan paksa tu lah, berlakunya anak, maka anak itu dipanggil bangsa Qibti. Anak itu dipanggil bangsa Qibti dan mereka itu juga sebahagian merdeka, sebahagian lagi hamba. Setengah badan mereka merdeka, setengah lagi hamba. Jadi bila mai Nabi Allah Musa yang dibesarkan dalam istana Firaun, dia membesar dengan elok dan sihat. Makan minum sajian istana awak dia tak sihat. Jadi dialah yang membela nasib Bani Israel. Pun begitu bangsa Qibti ini di bawah pemeliharaan Firaun jaga. Sebab dia nak kaum dia makin ramai. Qibti ini masuk sebelah Firaun. Jadi bila berlakunya pergaduhan di antara orang Qibti dan orang Bani Israel, Nabi Musa ni pergi tolong buat Bani Israel tu tadi. Dia bukan buat banyak pun lah, katanya dia penampak aja sekali. Sebab bergaduh bangsa Qibti. Bangsa Qibti ni daripada keturunan Firaun.
bergaduh dengan bangsa Bani Israel daripada keturunan Nabi Musa. Bergaduh dua orang ni. Adalah peristiwa, kalau saya cerita memang tak cukup masa ni. Nanti kita cerita. Dia akan main dalam Al-Quran lah. Jadi bila dia tolong bangsa Bani Israel, kata riwayat mengatakan dia bubuh penampak bangsa Qibti tu. Mati. Jatuh mati. Nabi Musa ni Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia kekuatan dia bersamaan dengan 40 laki-laki. Sebab tu bila dia masuk kota Mesir, kan dia pernah dibuang daerah. Dia pernah keluar pergi duduk di Madian, berkahwin dengan Safura, anak kepada Nabi Allah Syuaib. Dia pergi berapa lama? 10 tahun. Bila dia balik, Allah Ta'ala perintah suruh balik, dia ketuk pintu kota, orang tak mau buka. Sebab apa? Firaun tahu dah Musa main. Dia buat apa? Dia cabut pintu kota tu. Pintu kota tu dia boleh cabut. Siapa yang tunggu pintu kota tu? Firaun ni lantik 2 ekor harimau. Besar ni. Suruh jaga kiri kanan pintu kota. Nah, orang-orang memang takutlah kalau kata dia boleh cabut pintu tu. Lepas harimau lah bagi suruh gigit dia. Tak ada harimau tu tengok dia buat apa? Tunduk. Harimau yang ada di kiri kanan kota tu, tunduk. Harimau tu kamu kata, kalau kata pintu yang pintu besi lagu ni dia boleh cabut dengan tangan dia. Takat-takat kami ni no. Dia putak kepala, keluar habis kan. Tidak pun, dia pegang tangan ikut, dia huin keluar habis Harimau jadi apa? Tunduk ketika mana Musa masuk. Ni cerita dalam Al-Quran. Saya bukan buat cerita dongeng ke, buat movie ke tak. Ni cerita dalam Al-Quran. Okey. Banyak kita akan jumpa cerita dalam Al-Quran. Okey. Kemudian bila mana Nabi Allah Musa ni dia terpaksa larikan diri. Dia tinggallah puak Bani Israel yang semakin lama semakin banyak di bumi Mesir tu. Jadi bila Allah Ta'ala perintah dia duduk 10 tahun dengan Nabi Allah Syuaib, Allah Ta'ala kata dah selesai dah kerja dengan Nabi Allah Syuaib, hang balik mai ke Mesir. Pasal apa? Firaun melampau mengatakan diri dia Tuhan. Dia kata. Okey, melampau dah Firaun. Dalam masa sama, ibu dia yang dikatakan Sayyidatina Asyah binti Muhazin merindui dia. Cari tak mana lah Musa ni. Dah lama dah tak balik-balik. Jadi dia patah balik mai, dia bawa isteri dia yang bernama Safura bersama dengan 2 orang anak dia. Dan isteri dia ketika itu tengah syarat mengandung. Sebab Allah Ta'ala suruh hambal, patah balik. Yang dia sebut dalam Al-Quran, bil wadil muqaddasi tuwa. Dia sesat. Pasal apa Musa sesat? Sebab doa daripada seorang wali Allah. Baik. Wali Allah ni duduk di mana? Wali Allah ni duduk dalam negeri Mesir. Saya kata negeri itu macam kecil, negara Mesir. Duduk dalam negara Mesir. Macam mana wali? Pasal apa wali itu boleh berdoa supaya Nabi Musa ni sesat? Firaun, dia ada ahli sihir dia. Yang boleh cerita pasal ni. Ahli sihir ni Allah Ta'ala kan bagi keizinan istidraj kepada ahli sihir boleh menafsirkan benda yang dah berlaku. Tapi tak tahu benda yang akan berlaku. Pasal apa? Allah Ta'ala bagi keizinan pada jin. Pada jin untuk curi dengar cerita apa yang berlaku. Yang telah berlaku. Jadi jin yang menjadi dampingan ahli sihir, sebab tu bila kita pergi jumpa bomoh yang menggunakan khidmat jin, bomoh tu boleh cerita. Kita pun jadi heran, bagus bomoh tu dia tahu semua cerita. Sebab dia tahu benda yang telah lalu. Siapa yang abang kat dia? Jin peliharaan dia. Ataupun jin dampingan dia. Ataupun kita panggil sebagai jin khadam dia yang cerita dekat dia. Siapa bagi keizinan? Allah juga bagi. Itu istidraj. Menguji akidah kita. Pegangan kita.
Hang nak percaya dekat bomo tu kah tak percaya kat Allah Ta'ala? Jadi Firaun dia memang hidup dia dikelilingi oleh ahli sihir yang boleh menceritakan apa yang telah berlaku. Jadi berceritalah. Ni Musa dalam perjalanan nak balik mai. Dia bila balik mai ke bumi Mesir ni, awal-awal dia akan betulkan akidah hang. Dia kata kita ni tak betul. Dia ada Tuhan dia. Dia kan akan bawa ajaran dakwah Allah sebagai Tuhan kita, bukan Firaun. Jadi ahli sihir ni bagi tahu, kita kena hentikan Musa. Kita bunuh Musa. Macam mana cara nak bunuh Musa? Dia ni kuat, susah nak bunuh dia. Satu saja cara. Pergi jumpa seorang lelaki yang kita selalu minta tolong dia. Sebab apa? Bumi Mesir ni satu ketika pernah ditimpa bala, diserang oleh katak. Dalam makanan mereka ada katak. Nah, dalam tidur mereka semua ni katak dia pernah diserang. Sebab kedurjanaan, penderakaan Firaun yang teramat sangat pernah diserang oleh katak. Sampai dalam bekas makanan pun masuk katak. Pergi jumpa lah seorang wali Allah ni yang duduk di hujung kota Mesir. Suruh dia berdoa. Dia berdoa dengan izin Allah. Allah Ta'ala kata dengan syarat suruh mereka tinggalkan menyembah Firaun. Dia bukan Tuhan. Jadi dia bagi syarat lagu tu lah. Berhenti. Firaun pun kata, okey tak apa. Tak sama dengan sembah aku. Tidak, katak akan duduk dengan kita. Okey, katak tu hilang. Kemudian dia pergi serang lagi. Belalang. Nah, belalang. Sampai tak boleh buat apa lah, masuk sampai dalam mulut. Suruh si wali Allah ni berdoa. Dengan izin Allah, hilang. Tapi dengan syarat tu lah. Masuk kali ketiga, mereka diserang lagi. Kata belalang, habis belalang ulat. Semua berulat. Sampaikan kalau ada kudir sikit pun berulat. Keluar ke lubang-lubang telinga. Ulat. Minta doa, minta tolong kepada si wali Allah ni. Baik, dihilangkan. Sampailah kepada satu masa, kata Firaun tu jumpa wali ni, bagi tahu dekat dia suruh berdoa agar Musa tak boleh mai ke Mesir. Suruh Musa mati. Bila mai ke jumpa dengan wali Allah ni, wali Allah ni kata, aku tak boleh berdoa agar Musa mati. Dengan sebab pegangan Musa, kepercayaan Musa dengan aku sama. Tuhan kami adalah Allah. Kata dia. Bukan Firaun. Jadi kuncu-kuncu Firaun ni rasa marah lah. Mai suruh dia minta doa. Lepas tu dia balik pergi hebat dekat Firaun. Dia tak mau berdoa supaya Musa mati. Musa kan jalan kaki. Bukan senang dari Madian nak sampai ke Mesir. Dia tak mau berdoa sebab akidah dia ataupun kepercayaan dia dengan kepercayaan Musa sama. Mana mungkin aku berdoa dengan kematian orang yang berakidah seperti akidah aku. Kemudian kata Firaun, sogok dia. Masuk sogok dia bagi benda-benda dekat dia. Dia kan orang miskin. Dia pun pergilah bawa pergi kepada dia unta. Unta tu syarat dengan barang-barang kemas dan harta. Dia tak mahu. Dia tolak. Pasal apa? Pasal nak suruh dia berdoa untuk kematian Musa. Kemudian dia bawa berjenis-jenis makanan. Dia tolak. Lepas tu di kalangan mereka ada seorang ketua ahli sihir. Kata ketua ni, lah ni dah dia tolak, jangan jumpa dia. Pergi kot pintu belakang. Pintu dapur. Ada isteri dia. Pergi dekat isteri dia, bawa segala jenis perhiasan dan juga makanan kepada isteri dia. Pujuk isteri dia sampai dapat. Ini yang nak cerita di antara sebab musabab. Wanita yang mempunyai hati diibaratkan macam kerok nasi tu. Kita lah, mudah terpengaruh pada perhiasan dunia. Sebab tu dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut dunia ni macam anjing. Kata Allah dalam Al-Quran.
Hang bagi makan pun dia duduk terjelin lagu tu juga. Hang tak bagi makan pun dia duduk terjelin. Tengok dah anjing nak duduk terjelin. Kita ya awas dia duduk terjelin. Kita kata lapar sampai terjelin. Bukan. Bukan kerana dia lapar pasal tu dia terjelin tak. Tapi dia memang sifat dia memang macam tu. Allah Ta'ala letak dalam Al-Quran lah. Perumpamaan dunia macam tu lah. Hang sorok pilah perhiasan dekat dia macam mana pun. Dia tetap rasa tak cukup. Jadi kita pergi dekat perempuan. Perempuan ni dia mudah diajak bicara. Senang dapat isteri dia, pujuk isteri dia. Tak pujuk suami dia. Kalau hang suami yang mau ikut apa yang lagu kami kata ni, kita akan bagi lagi. Bagi lagi. Bagi lagi. Isteri ni rasa seronok lah. Dapat apa yang dia hajati. Pesan pula. Sok bawa mai gelang tangan bagi besar sikit. Bawa mai. Sok bawa mai gandum yang dah siap dikisak. Dia pun bawa mai. Janji dengan syarat. Hang pandai pujuk suami hang. Suruhlah dia berdoa agar musuh tu mati. Lepas tu suami ni tengok makin berubah dah. Makin berubah makanan. Makin banyak. Tu dia kata kepada suami dia. Tahu tak makanan kita ni. Firaun yang duk hantar. Dia minta satu je dekat abang. Saya kata. Cakap nak bagi faham. Sedap cerita. Ha? Dia minta satu je dekat abang. Tolong doa bagi Musa mati. Tak boleh. Dia takut tak boleh doa untuk Musa mati. Kami satu Tuhan. Mana boleh? Firaun bukan Tuhan. So dia kata sekali ni je. Sekali ni dia minta. Lepas tu kita tak payah. Kita kembali kepada akidah kita. Sekali ni dia minta. Okey. Sampai Firaun kata. Firaun ni sebenarnya dia takut Musa nak main ni. Firaun kata. Kalau dia tak mau minta bagi mati. Minta bagi sesat. Minta bagi sesat pun jadilah. Kemudian. Apa jadi? Wali Allah ni kata daripada minta mati. Minta bagi sesat lah. Jadi dia minta. Dia pergi cari satu tempat yang tinggi. Dia naik di atas bukit. Dia berdoa pada Allah. Ya Allah, tak pernah tolak permintaan aku. Nah, tapi kali ni aku minta tolonglah. Rayuan atas isteri aku ni minta sekali ni. Lepas ni aku bertaubat kembali padamu. Ha? Bagilah Musa tu sesat. Makna dia jangan sampai dia jumpa kota Mesir ni untuk nak balik mat. Bagi dia sesat. Allah makbulkan. Yang kata Allah akan bagi tapi dalam bentuk istidraj. Ha? Apa maksud istidraj ni? Penghinaan. Bagi. Tapi dengan cara penghinaan. Bila Allah bagi, makbul doa si wali ni, sesat Nabi Allah Musa. Berpusing-pusing nak balik ke Mesir. Tak jumpa jalan. Tak jumpa jalan. Apa jadi pada wali yang berdoa ni? Mati di tempat dia berdoa. Mati. Dan mati dia dalam keadaan kufur. Kerana terpengaruh dengan harta dunia yang Allah Ta'ala ibaratkan seperti anjing tu tadi. Betul duk lapak situ lah. Harta dunia ni kalau kita dapat tak pernah cukup. Dapatlah banyak mana pun tak pernah cukup. Bila nak cukup? Sampai mati tak cukup. Itu sifat dunia. Sentiasa dahaga. Jadi apa jadi pada Nabi Musa? Dia memang sesat tu. Kata dia berpusing-pusing. Bawa isteri yang sedang sarak mengandung. Bawa 2 orang anak. Musim sejuk yang teramat sangat dalam perjalanan. Bukan ada R&R boleh singgah. Boleh tidur, rawat dan rehat. Tak ada. Dan sesat. Bukan ada waste nak tengok. Bukan ada papan tanda nak balik ke rumah. Tak ada. Dia pula dah 10 tahun tinggal Mesir. Itu yang dikatakan Nabi Musa sesat di Wadi Muqaddasi Tua. Wadi yang bernama Tua. Yang bila dia duduk, di bawah dia nampak di atas bukit. Puncak bukit tu lampu yang berwarna hijau dan putih sedang menyala. Dia kata kat isteri dia duduk saat atas sini. Dia kata dia nak pergi. Ada rumah, nampak gaya macam ada rumah. Sebab ada api. Bila ada rumah, ada api. Kita duduk di sini. Dia nak pergi ke sana. Isteri tu duduk, pesan kat dia jangan tinggal lama-lama. Dia kata tak lama, dapat api dia akan turun.
dia pun mendaki dengan cepat. Gagahan dan kekuatan Allah Ta'ala bagi kat dia, dia dapat naik ke atas. Dia sampai dekat-dekat dengan api tu, dia dengar satu suara. Ikhlaq. Biarkan. Buka kasut hang. Dia kena buka kasut. Pokoknya dia menghadap dengan satu api suci yang Allah Ta'ala nyalakan. Memang Allah Ta'ala nak hadiahkan api tu dekat dia. Dia kan sejuk. Cari jalan balik tak jumpa. Malam pula kelam, gelap, gelita. Jadi dia pergi ambil api tu. Allah Ta'ala memang nak bagi api tu dekat dia. Lantas ketika itu dia dilantik menjadi Rasul. Dia diberi kitab Taurat. Dia diberi mukjizat. Ini bantuan tongkat. Tongkat dan juga api. Api tu tak payah cucuh lagu kita. Kita ni kalau tak ada api tu melilau juga. Mula nak cari siapa isap rokok, ada lighter tak? Dan nak cari orang isap rokok. Kalau tidak marah kat orang isap rokok kan. Tapi bila kita nak cari api, tak ada, kami tak isap rokok. Dia kata, leceh dia pun tak isap rokok. Kalau isap rokok ada api. Okay tak? Kan? Nabi Musa dia tak payah isap macam tu. Allah Ta'ala suruh dia masuk tangan dia ke dalam baju dia. Dia masuk dia pun dalam baju dia. Dia keluar tangan dia akan keluar api. Bercahaya. Yang dipanggil Nurul Bayda. Cahaya yang berwarna putih. Api yang amat panas. Lepas tu dia diberi tongkat. Dia tanya tongkat ni nak buat apa. Tongkat ni akan jadi sekong ular yang amat besar. Okey, kalau dalam bahasa Al-Quran dia sebut ular. Dalam bahasa Ibrani dia sebut naga. Ular tu jadi naga. Makna dia besar. Besar sangat. Pasal apa dia kata? Dia diberi tongkat ni yang berupa ular yang besar. Dia akan makan segala batu, kayu, pokok, bukit, bukang semua dia boleh makan. Besar. Kata Allah dia nak lawan dengan Firaun. Sebab tu rusak. Macam mana nak jadikan dia tongkat balik? Pegang dia. Pegang dia terus jadi tongkat. Turunlah dia kata Allah. Itu dia dah sesat lama tu. Sebab doa tu lah. Doa wali Allah tu. Jadi dia turun lah. Turun mai dia bawa lah isteri dia. Ringkas saya cerita dah. Sebab saya nak pergi ke ayat ni. Ayat ni kalau saya tak cerita benda ni, kita tak faham. Dia kata, saudara lari tajuk tak? Saya tak lari tajuk. Saya semua berkisahkan Al-Quran. Saya cuma ambil daripada ayat-ayat lain saja. Okay. Lepas tu, dia pun masuklah kota Mesir. Tu yang saya kata, dia minta teman. Sebab dia tak fasih bercakap. Allah Ta'ala panggil Nabi Allah Harun, sepupu dia. Nabi Allah Harun ni terkenal dengan fasih lidah berbicara. Pemidato terbaik. Jadi dia ditemani oleh Nabi Allah Harun. Dia masuk ke bumi Mesir. Ibu angkat dia. Asyah binti Muzahin. Seronoklah dengar Musa dah sampai. Lama dah dengar, tapi tak sampai-sampai aku punya kawan sesat. Musa dah sampai. Jadi Firaun kata panggil dia masuk. Dia memang nak jumpa dengan Firaun. Awal-awal kalam dia bertemu dengan Firaun, dia dakwah kepada Firaun bahawasanya Allahu Ahad. Allah itu esa dan tunggal. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada siapa pun yang boleh menyerupai macam dia. Tak ada benda di atas muka bumi ni yang boleh kita nak serupakan dengan Allah. Jadi apatah lagi Firaun. Memang tak boleh lah. Memang tak boleh. Dan ketika ini sebenarnya ada satu lagi pesanan yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, suruh tawarkan kepada Firaun. Katakan kepada Firaun, aku akan bagi 3 ganjaran kepada dia kalau dia mau ikut ajaran Nabi Allah Musa. Apa dia tawaran dia? Tawaran yang pertama. Kalau hama ikut dakwah Nabi Allah Musa, menidakkan dirimu sebagai Tuhan tapi mengaku Allah sebagai Tuhanmu dan Musa itu sebagai Rasulnya, maka aku akan berikan kepada kamu umur yang panjang 400 tahun lagi. Maknanya dia umur dia dah 400 tahun.
Allah Ta'ala nak tambah lagi 400 tahun, nak jadi 800 tahun. Dengan syarat hamba beriman dengan Allah. Baik, tawaran yang kedua. Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Musa, kepada Fir'aun, yang mana dia akan muda selama-lamanya. Kan Fir'aun dia gila kuasa, gila tahta, gila dunia, gila segala-gala, gila. Dia akan bagi muda selama-lamanya. Itu tawaran yang kedua. Dan tawaran yang ketiga yang Allah Ta'ala akan bagi kepada Nabi Musa, kalau dia beriman dengan Allah dan Nabi Musa, dia akan dapat memerintah daripada masyrik ke maghrib. Maksud dia, timur ke barat adalah di bawah kekuasaan pemerintahan Firaun. Oh, besar kuasa dia. 3 tawaran paling istimewa. Pertama, umur panjang lagi 400 tahun. Yang kedua, muda belia selama-lamanya, sihat tubuh badan, tak sakit. Dan yang ketiga, kuasa pemerintahan, penaklukan. Minal masyriq ilal maghrib, daripada timur ke barat. Itu hang punya. Setengah dunia dia punya. Tapi Firaun tak mau. Firaun tak mau. Dia rasa dia dah cukup semua. Dia sihat, dia tak sakit. Memang Allah Ta'ala bagi, sekali lagi saya ulang, Allah Ta'ala bagi istidraj dekat dia. Penghinaan kat dia. Dia tak pernah sakit. Budi pun tak ada. Kita ni sakit rata no. Sakit tang tu, sakit tang ni. Gatai ni serta silap makan sikit garu. Kan? Nah? Sakit ni memang selalulah sakit. Tak sakit luar, sakit dalam. Tapi sakit lah. Tambah umur. Bukanlah terang mana no. Bukanlah kata tua sangat pun dah. Hak tua sangat tu, hak tak boleh mangkit terus tu. Kita ni lagi tak boleh jalan tu kira boleh gagah lah, nama pun boleh gagah. Orang gagah lah tu. Kan? Kuat lagi lah tu boleh dah gagah. Tapi sakit lah. Sakit. Fir'aun ni Allah Ta'ala nak bagi kat dia, memang dia tak pernah rasa apa. Istidraj daripada Allah. Sebab tu kita ni kalau senang sangat beringat dekat Allah no, beringat. Allah Ta'ala bagi nikmat banyak sangat ni. Ada apa ya Allah, minta apa banyak-banyak. Bimbang dia tarik balik habis. Dan kemudian Nabi Musa pun ajak tak mampi. Lain cara satu lah. Nah, Allah Ta'ala nak turun bala ni di bumi Mesir. Makmur sangat. Ya Allah Ta'ala perintahkan bawa pengikut di kalangan Bani Israel yang pada ketika itu diperhambakan tu, yang buat piramid. Masa tu dia baru selesai buat piramid. Piramid yang ada 3 tu di bumi Mesir. Sampai hari ni Allah Ta'ala pelihara kan. Istidraj daripada Allah. Nak suruh kita tengok. Bukan sekadar pergi makan angin, tengok. Yang mana setiap satu bongkah batu dia tu boleh naik 30 orang atas tu. Tinggi benda tu lah. Kalau berdiri orang yang serendah saya. Sebab saya tak tinggi sangat kan. Tekak-tekak leher ni, tekak-tekak dada. Besar satu-satu bata dia tu. Mereka buat kerja tu 100,000 orang Bani Israel yang mati. Jadi nampaklah sangat kezaliman yang dilakukan. Nabi Musa ni Allah Ta'ala perintah suruh bawa lari. Kira-kira lebih kurang lah. Kata Ibnu Katsir di dalam Al-Quran, 600,000 jumlah Bani Israel. Dia bawa pindah. Dia kata nak bawa berjalan 600,000 orang bukan senang lah. Bila sampai kepada Laut Kulzum, kita panggil Laut Merah. Laut Merah. Dia nak bawa lintah. Ini Allah Ta'ala ulang ayat ni. Allah Ta'ala ungkit kepada Bani Israel. Hampa tak kenang ke wahai Yahudi Bani Israel? Ketika mana aku lepaskan hampa daripada cengkaman Fir'aun. Waktu Fir'aun melakukan kemungkaran kepada hampa, kezaliman pada hampa. Yang ni dengan cara yuzabbihuna abna'akum, menyembelih, membunuh, sembelih. Yuzabihu daripada perkataan zabaha, sembelih. Anak-anak lelaki kamu disembelih. Wayastahyuna nisa'akum, dan dibiarkan hidup perempuan-perempuan untuk dijadikan pelacur, pemuas nafsu.
Hamba tak kata bersyukurkah wahai Yahudi Bani Israel? Waktu aku lepaskan hamba boleh ikut Musa. Ikut Musa. Firaun ni sedap-sedap. Kata Musa ni dah bawa 600,000 orang lepas ni. Dia sedap ketika ni Nabi Musa dah berada di dalam lautan yang telah pun dibelah. Kita tengok ayat yang ke-50. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah tak kala kami belahkan lautan untuk kamu, maka kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan kaum Fir'aun padahal kamu sendiri melihat. Okey. Ini cerita dalam Al-Quran. Yang mana bila dia sampai malam gelap. Dia sampai di tepi pantai, tak ada tak mana dah nak pergi. Tak ada jalan dah. Di belakang Firaun sedang mengejar. Firaun bawa 100,000 tentera yang lengkap dengan senjata, pasukan tentera dia. Dia sendiri menaiki, dia sendiri jadi ketua, menaiki kereta kuda, roda kereta kuda dia tu mah. Kuda dia ni 2 ekor kuda yang besar, yang kuat. Kereta kuda itu, roda tu daripada emas, sementara kereta dia tu daripada perak. Kan Firaun ni, dia kesemuanya pada diri dia tu mah. Alhamdulillah saya dan beberapa orang sahabat sempat pergi ke Muzium Mesir. Kami tengoklah, memang perhiasan dia ni daripada kuku, sendi, daripada hujung tangan hingga hujung kaki. Semua mah. Hayat dia, hidup dia. Dia dibalutkan. Kalau kita cincin satu jari dia pakai cincin orang ni kan. Dia ni setiap sendi ni daripada hujung ni selalu mah. Lepas tu setiap sendi ni rantai mah. Sampai ke kaki. Dengan topi dia, semua mah. Allah Ta'ala bagi istidraj kemewahan dekat dia. Dan rakyat dia di kalangan Bani Israel itulah dia kerah. Dia pandai buat kerja, Bani Israel ni. Pandai buat kerja. Siapa lah yang duk cayak, duk jalin mah, duk canai mah, jadi perhiasan yang cantik-cantik ni. Sebab tu Allah Ta'ala ni sebut banyak kali dalam Al-Quran. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, hampa kena ingat banyak-banyak nikmat yang aku bagi dekat hampa. Hampa pandai dari segi pengairan dia, dari segi tenunannya, dari segi tanaman, dari segi buat pakaian. Dia memang pandai. Allah Ta'ala bagi. Tapi dia tak hati nak bersyukur. Kembali balik. Bila dah sampai di tepi pantai ni, tangan mana nak pergi, tak tahu nak lari tangan mana. Semua tak boleh berenang. Ada yang kata kami ni anak kecil-kecil. Ramai macam mana dah nak lintas. Lalu ni. Kemudian Allah Ta'ala kata idrib bi'asakal hajar. Idrib bi'asak. Wahai Musa, hang katok. Idrib, katok. Maksud dia pukul. Daripada perkataan daraba, pukul. Kalau dalam bahasa kita orang utara ni dia panggil katok lah. Hang katok batu yang ada di sebelah hang tu. Dia kata. Lepas tu, fanfajarat min husnata asyrata aina. Terbitlah 12 mata air. Dia sebenarnya dia terbuka ada 12 jalan. Ini dalam tafsir Ibn Katsir. Dia kata dia terbuka 12 jalan. Pasal apa? Bani Israel tu dia ada 12 golongan. Mai daripada keturunan anak Nabi Allah Yaqub yang kata 12 orang tu. Mereka ni macam-macam rupa mereka. Pegangan mereka, akidah, kepercayaan mereka macam-macam. Allah Ta'ala buka seluas-luasnya. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Moga-moga benar apa yang saya katakan ni dalam kajian penafsir Al-Quran mengatakan lebar jalan yang dibukakan, satu-satu jalan yang dibukakan lautan yang dia belah tu, lebar dia 900 meter. Banyak mana lah. Kita punya baju 4 meter panjang mana? Saya kan nak buat baju kurung 4 meter panjang mana?
Lebar tu 900 meter. Pasal apa? Pasal nak lintas tu 600,000 orang. Okay. Jarak ataupun jauh daripada Laut Merah ni pergi ke Madian tu, balik sana tu 7 kilometer. Jauh tak? Jauh tak? 7 kilometer. Baru nak sampai ke Tanah Besar. Dan perjalanan tu memang laju. Jalan kaki secara laju. Mengambil masa 4 jam. Ini penafsiran ulama-ulama moden tentang cerita dalam Al-Quran ni. Nah, lebar dia banyak mana. Pasal apa? Lah ni dia pergi kat tempat tu, kat tempat di belah lautan tu. Dia di antara Jordan dengan Palestin dengan Mesir. Dia duduk di tengah-tengah. Di tengah-tengah lembah tu tempat tu. Laut Merah ni. Sebelah ni Jordan, sebelah ni Palestin, sebelah ni Mesir. Laut Merah ni Allah Ta'ala sebut Laut Kulzum. Nah, kita sebut Laut Merah nah. Jadi dia nak lintah pergi ke Madian tu, ambil masa selaju-laju orang berjalan. Serta orang berjalan laju macam mana kan? Bukan nak yang berjalan sambil makan angin, berjalan laju. Ambil masa 4 jam untuk sampai ke Tanah Besar. Itu cara dia belah lautan. Sampai hari ni masih ada kesan belah tu. Dan laut tu pun nampak. Nah, tak bercampur di antara keduanya. Ada rezeki insya-Allah sampai. Nah, kalau nak tengok kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang-orang Yahudi duk pergi lah ni. Dia pergi sampai di laut tu dia persembah. Sampai di laut tu dia persembah. Nah, dia pun beriman dengan Musa. Dia tahu cerita Firaun ni. Kenapa tak mau berpegang dengan Allahu Ahad? Sekadar beriman dengan Musa tapi menolak Allahu Ahad. Allah Ta'ala tu lam yalid wa lam yulad, tak beranak dan tak diperanakkan. Dia pun tetap kata Allah Ta'ala itu ada anak. Syirik lah. Habislah akidah. Dia pun kata kita sesat. Bahkan kita orang Islam ni sentiasa berpegang. Allah itu tetap tunggal dan esa, tidak beranak, tidak diperanakkan, tak serupa dengan siapa-siapa. Jadi bila dah lintah tu sampai ke balik sana, Firaun masuk. Firaun masuk, Allah Subhanahu Wa Taala hempas dengan sekuat-kuatnya yang ombak yang laut yang berada di kiri kanan yang kata setinggi-tinggi gunung dalam Al-Quran cerita. Tinggi sebab dalam, terlampau dalam. Kan dalam pada tu dicerita dalam surah Hud, nah. Surah Hud cerita Nabi Musa kata jangan kutip apa-apa perhiasan yang hampa jumpa. Dasar lautan ni penuh dengan perhiasan. Jangan ambil apapun. Dan di kalangan 600,000 tu ada seorang lelaki bernama Musa Samiri. Jahat dia. Nah, dia tengok dalam ramai-ramai ni ada seorang malaikat yang ikut di belakang. Dan malaikat ni setiap dia berjalan dia naik kuda. Setiap kali kuda dia pijak di bumi, di dalam dasar laut yang dah jadi kering tu, tumbuh pokok. Tumbuh pokok. Dia ambil tanah daripada kaki kuda tersebut, bekas kuda tu pijak. Dia ambil, disimpan. Nabi Musa pesan jangan ambil apa-apa. Dia ambil, ada dia pijak jadi ketemah. Ada dia pijak jadi pokok. Musa Samirin dia jahat. Dia ambil. Dia bubuh di dalam karung dia. Tapi dia ikut dengan Nabi Musa juga. Okey. Firaun ni, dia dah sampai di tebing, dia nampak dah Musa dan nak lepas belah sana. Kuda dia tak mau masuk. Yang saya kata 2 ekor kuda besar tu. Tak mau masuk. Pasal apa? Kuda ni dia takut. Dia takut tak ada nafas. Allah Ta'ala letak rasa keturunan. Bila kuda dia tak mau masuk, dia tak larang nak pukul macam mana, kuda dia tak masuk. Selagi Firaun tak masuk, tentera lain pun tak mau masuk. Allah Ta'ala jadikan satu malaikat, nak kata seorang, tak boleh, tak sepatutnya dia bukan macam orang. Satu malaikat berupa bentuk seekor kuda hitam yang besar.
yang boleh menarik pedati. Mai, kata nak ambil kuda ni lah. Tiba-tiba kuda ni sesat, mai. Ambil tukar kuda. Punya tu malaikat. Pasal apa? Allah Ta'ala nak suruh masuk juga. Bila mana Fir'aun masuk, tentera yang 100,000 akan ikut masuk. Masuk. Dua kuda dia patah balik. Tu yang kata kuda dia patah balik. Tapi pedati dia ikutlah. Sebab nak bawa dia. Masuk. Sampai di tengah tu, Allah Ta'ala hempaskan air lautan sekuat-kuat hempasan yang bila mana terkena pada kuda, terkena pada tentera, hancur. Punya kuat air tu. Hancur. Ada yang putih tangan, putih kepala. Punya kuat hempasan air laut yang dibelah. Tapi dalam Al-Quran Allah Ta'ala sebut, aku pelihara Fir'aun. Tak bagi binasa. Dia duduk tenggelam timbul. Dia panggil Musa, aku beriman dengan Tuhan Musa. Aku beriman dengan Tuhan Musa. Dia duduk panggil. Tapi Nabi Musa Allah Ta'ala tutup pendengaran daripada mendengar. Dia panggil berapa kali? 70 kali dia panggil Musa. Minta diselamatkan. Musa minta kat Tuhan hang agar dia selamatkan aku. Aku berjanji aku akan beriman. Aku akan beriman dengan Tuhan Musa. Wahai Musa. Berapa kali? 70 kali dia suruh nama Musa. Musa dengar? Musa tak dengar. Allah Maha mendengar. Habis dia. Berkubur di tengah lautan. Tapi Allah Ta'ala pelihara jasad dia. Allah Ta'ala pelihara pedati dia. Ditemui. Selepas 4,000 tahun, ditemui. Mereka bawa dah. Pasal pada jumpa bangkai-bangkai kuda di dasar lautan Kulzum. Mereka jumpa tulang belulang manusia yang hancur. Mereka jumpa roda emas. Roda emas. Itu dia beriman. Orang Yahudi ni dia beriman. Tapi beriman dengan hak yang dulu-dulu punya syaitan. Berimanlah dengan Nabi Muhammad SAW. Dia pun menidakkan Rasulullah SAW. Jadi kisah ni kisah benar. Jadi bila dia berjumpa, betul ni semua. Dia pun mengakui. Bila pakar-pakar mereka yang menyelam di dasar lautan, jumpa bangkai-bangkai kuda, banyak. Jumpa tengkorak-tengkorak manusia. Tahulah kata memang pernah berlaku satu peristiwa yang amat dahsyat di dasar lautan ni. Dia kembali pula pada cerita yang ada dalam Taurat, yang ada dalam Injil. Dia kembali betul mengakui disayang. Okey. Apa cerita Musa yang dah terlepas balik sana? Baik. Nabi Musa ni bila dia terlepas balik sana, dia kan di antara Nabi yang Allah Ta'ala bagi keizinan, kelebihan, mukjizat kepada baginda, boleh takallamallahu Musa taklima. Kallamallahu Musa taklima. Boleh sembang terus dengan Allah. Dia tanya kepada Allah, ni nak pitang mana ni? Apa cerita dengan Fir'aun? Allah Ta'ala kata, Fir'aun dah pun mati. Mati ditelan dalam lautan. Dengarkah kamu, wahai Musa, sebanyak 70 kali diseru namamu? Musa kata, aku tak dengar pun. Tak sampai kepada pendengaran aku. Dia panggil, kata Allah, dia panggil nama hang 70 kali. Dia tak panggil nama aku sekalipun. Tapi wahai Musa, kalaulah Fir'aun panggil nama aku sekali saja, akan aku ampun dosa dia. Tapi dia tak panggil nama aku sekalipun. Dia panggil nama Musa 70 kali minta tolong kat Musa. Kalau dia panggil sekali saja nama aku akan selamatkan dia. Ni Allah Ta'ala nak cerita kata dia penyayangnya dia. Pada sifat kemungkaran Fir'aun yang amat besar. Fir'aun tu paling besar lah dosa dia. Sebab dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Paling besar dosa dia. Tapi kata Allah, akan aku ampunkan kalau dia minta pengampunan dekat aku. Malangnya dia tak minta dekat aku, dia minta dekat hang. Kalau dia seru nama aku, ya Allah ampunkan dosa aku, saya aku ampunkan.
Tapi dia sebut nama hang, Musa, aku beriman dengan Tuhan hang. Dia kata yang tu lah. Maka dengan sebab itu aku tak selamatkan dia dan aku tak ampunkan dosa dia. Tengok betapa luasnya pengampunan Allah Ta'ala pada manusia yang begitu derhaka kepadanya akan diampunkan andai kita seru. Jadi dua ayat ni kita boleh ambil satu kisah, satu ibrah, satu pengajaran. Sejauh mana pun kita pergi, setinggi mana pun pangkat kita, sebanyak mana pun harta kita, kita semua akan binasa. Letaklah setinggi-tingginya pegangan dan akidah di dalam hati kita, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhanku yang menciptakan langit dan bumi, yang memiliki segala isi di dalamnya. Jadi apa yang kita miliki hari ini semua adalah pinjaman daripada Allah Azza wa Jalla. Bukan nak kekal sampai bila-bila. Tapi yang akan kekal dalam hati ini Allah Ta'ala. Sampai saat kita mati pun kita akan bawa kalimah Allah Azza wa Jalla. Sebab nama itu akan kekal dalam hati kita, dalam pegangan dan kepercayaan kita. Dan kalimah itulah yang akan sentiasa hidup bermain di bibir mulut kita. Bahkan ketika mana sebutan dia, bibir mulut tak bergerak pun boleh sebut. Betul tak? Allah. Allah. Kita sebut Allah. Allah. Sekadar lidah saja yang berpetik ke atas dan ke bawah. Tak memerlukan tenaga pun untuk menggerakkan bibir mulut. Segala kalam dia hanya berpetik daripada lidah sahaja. Allah. Makhraj alif. Dia punya sifat huruf dia mai daripada rongga makhraj dia kan. Bila kata tu, kita buka semua rongga kita, buka mulut, buka angkung, buka dada. Kemudian lam. Lam. Makhraj hurufnya ialah di hujung lidah. Bermain hujung lidah. Orang nak mati ni dia tak boleh kata apa dah. Tetapi hujung lidah dia masih boleh berpetik. Bergerak. Untuk disebut lam. Allah. Bibir mulut gerak tak payah bergerak. Itulah kalam yang akan kita bawa. Tapi silapnya Fir'aun ialah dia tak panggil Allah, dia panggil Musa. Wallahu a'lam. Selesai sudah dua ayat ni. Cerita panjang, ayat sikit je. Cerita panjang, memang panjang. Kalau saya nak cerita, lagi panjang sebenarnya. Saya cuma ambil yang ringkas. InsyaAllah kita akan jumpa ayat-ayat yang akan datang, dia akan cerita lebih terperinci. Sebab tu saya tak cerita secara terperinci. Nanti kita salah ikut basi. Serta Al-Quran tak pernah basi. Lagi seronok. InsyaAllah ta'ala kita akan masuk bulan depan. Kalau diizinkan Allah. Wa idhu wa'adna Musa arba'ina laylah. Cerita tentang Nabi Musa naik pergi ke Tur Sina. Arba'ina laylah. 40 hari 40 malam. Dia pergi buat apa? Gambar di atas tu. InsyaAllah ta'ala kita akan jumpa bulan depan. Kalau diizinkan Allah. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan ke nak tanya? Yang ni pen di sini saya minta dakwah tau saya nak tanda. Tak bawa pen saya hari ni. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada apa Baik. Ya saya. Apa dia? Okey. Baik, terima kasih Waktu sunat duha yang paling afdal. Kita nak ambil yang paling afdal kan? Waktu yang paling afdal, yakni di antara dia sebut anak unta bangkit berdiri. Dalam tafsir Al-Quran, riwayat daripada Ibn Qurtubi, waktu yang paling afdal, waktu duha ialah waktu anak unta bangkit berdiri. Dia sebut begitu.
Dia tak bagi time kan. Lalu dikaji oleh ulama tafsir. Masa bila yang anak unta bangkit berdiri ni? Dia panas. Dia bangkit berdiri. Okey, kepanasan di bumi Arab. Iaitu dalam jam pukul 10 pagi. Nah, 10 pagi. Itu waktu paling afdal. Namun, kalau macam kita mungkin bekerja dalam tempoh tu, tempoh mana? Tempoh awal duha. Awal duha ni, yakni 15 minit selepas syuruk. Nah, ataupun 40 minit lepas syuruk. Itu awal duha. Sampai bila? Sampai setengah jam sebelum zuhur. Bolehlah kita bawa. Sebab mungkin kita kerja. Kita akan rehat waktu-waktu yang tak tentu. Jadi boleh kita bawa. Nah, tapi yang paling afdal yang disebut oleh beberapa ulama-ulama tafsir, waktu anak unta bangun berdiri, yakni pukul 10 pagi. InsyaAllah ta'ala mudah-mudahan benar. Wallahu'alam. Ya. Okey. Okey. Terima kasih. Nah, itu hadis kan, satu hadis. Benda ni Rasulullah yang kata. Hadis ni apa yang Rasulullah kata? Sahabat ni bila tengok Rasulullah, dia akan muliakan dia. Dia tengah duduk, dia akan bangun berdiri untuk memuliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tolak kelakuan tersebut. Nabi tak bagi orang bangun berdiri memuliakan dia sebab dia bimbang balasannya adalah neraka untuk dia. Bila dia diberi kemuliaan yang sedemikian. Bahkan salam dengan dia, cium tangan pun dia tak bagi. Sebab bila kita salam, kita cium tangan kan kita tunduk. Jadi bermakna macam seolah-olah kita sujud kepada Tok Guru tu. Jadi Nabi tak bagi. Okey, itu pada satu pendapat. Hadis ni dia macam-macam hadis. Dia ada martabat hadis sahih, hadis dhaif, hadis hasan. Okey. Hadis hasan pula dia ada hasan marfu'. Dia ada dhaif dalalah pun ada. Dia ada gharib pun ada. Okey. Hadis tersebut ditafsirkan oleh ulama-ulama muhaddisin mengatakan Nabi bagi diri dia. Dia tak izinkan siapa-siapa berdiri bila tengok dia. Tetapi Nabi sendiri akan bagi penghormatan kepada ketua-ketua negara. Ketika mana kita tengok Nabi, cara dia bagi hormat, dia tengah duduk, kalau dia tengok orang tu dia akan berdiri. Dia bagi hormat. Contoh, dalam satu hadis Nabi tengah duduk dengan sahabat-sahabat, bersembang-sembang dengan sahabat, lalu satu jenazah orang Yahudi. Nabi buat apa? Nabi bangkit berdiri. Sahabat tanya kenapa Rasulullah bangun? Yang dibawa itu adalah jenazah Yahudi. Tapi kenapa Nabi bangun? Nabi kata aku menghormati. Dia juga makhluk Allah. Okey. Dan kedua-dua hadis ini apabila ditafsirkan oleh ulama muhaddisin, Nabi dia menghalang orang hormat dia sampai tahap tu. Sebab Nabi bersifat tawaduk, rendah diri. Tapi dalam masa yang sama, Nabi menghormati orang. Nabi menghormati orang. Dengan cara daripada dia duduk, dia bangun berdiri. Maka ulama muhaddisin mengambil kira pendapat Nabi ini. Jadi kita, bila kita nak menghormati orang yang lebih daripada kita, boleh tak bangun berdiri? Boleh. Boleh. Cuma ada di kalangan guru-guru yang tawaduk, dia tak bagi orang bangkit berdiri dekat dia. Sebab dia malu pada Allah. Dia malu dengan sebab kelakuan dia itu, orang itu akan menyebabkan dia masuk ke dalam neraka sebab dia rasa diri dia tak mulia. Tetapi adakah salah kalau kata, kan kita kadang ada satu-satu majlis yang dia kata, okey sat lagi ni siapa-siapa nak masuk semua dia minta berdiri. Kan? Boleh tak kita biar? Harus.
ulama muhadisin menafsirkan harus kita bangun berdiri demi membagi penghormatan, contohnya kepada ketua negara, kepada pemimpin-pemimpin rakyat. Nah, selagi mana dia tidak mensyirikkan Allah. Itu kena pegang. Selagi pemimpin rakyat itu tidak mensyirikkan Allah, boleh kita tengok-tengok dia nak masuk, kita bangkit berdiri. Tapi kalau kita tengok hang pun berak tak apa nak basuh. Faham kan? Terus dirilah. Oh, Ustazah ni ajak orang jahat dah, bukan. Sebab kalau Nabi pun menghalang, tidak. Diri dia yang memang maksum, mulia. Betul lagi hak tu. Itulah. Maksud dia macam tu. Itu maksud hadis tu. Nabi tak bagi. Dia pun salam cium tangan dia pun dia tak bagi. Dia pun tunduk dekat dia tak bagi. Dia pun jalan di belakang dia tak bagi. Banyak benda yang dia tak bagi. Tapi ke atas diri dia. Sedangkan dekat orang dia muliakan. Dia salam, dia cium tangan. Dia peluk. Dia buat macam-macam kebaikan pada orang. Tapi untuk diri dia tak bagi orang buat kat dia. Dia buat kat orang tak apa. Dia buat kebaikan-kebaikan. Itulah baginda Nabi SAW bersifat tawaduk, bersifat mulia, bersifat penuh dengan kesempurnaan. Wallahu a'lam. Dalam tetamu dan juga pemimpin. Maknanya dalam pergaulan. Dalam pergaulan. Masih. Wallahu a'lam. Okey. Habis ada apa tak ada apa insya-Allah sekadar ini saja perkongsian ilmu saya yang tak banyak ni. Yang baik itu datangnya daripada Allah Azza wa Jalla, yang lemah dan kurang adalah daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbibal asbab, ya fatihal abwab, ya sami'al aswat, ya qadiyal hajat, ya mujibad da'awat, ij'alna minan najihin. Fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najina minal qawmi zalimin. Allahumma arzuqna qablal mauti taubatan, wa indal mauti syahadatan, wa ba'dal mauti jannata wa na'ima. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua atas luangan waktu dan masa untuk sama-sama belajar. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam.